Okey, sepanjang bulan Ogos 2016, urus niaga telah berlaku. Ini urus niaga, transaksi sepanjang bulan 8 tu. Jadi ada berapa transaksi je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 transaksi je berlaku sepanjang bulan 8. Bulan 8 tu, bulan 8 tu kan ada berapa hari? Cuba kamu kira. Bulan 8, ada berapa hari dalam bulan 8? Hmm? Ada 31 hari. Dalam tempoh 31 hari tu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 urus niaga je berlaku. Maksudnya kalau cuba kamu bayang kedai kan, kedai kain kan. Kedai kain dia biasanya kalau kamu pergi bandar kan berapa hari dia buka dalam seminggu? Hmm? Kedai kain. Mesti dia buka setiap hari, betul kan? Kamu dengar kan ni? Cikgu bercakap dengan kamu ni. Kan? Kalau ikut logiknya, fikirlah. Jadi, untuk cari Cik Suhana punya kedai kain ni, hanya ada 6 transaksi je berlaku sepanjang daripada 31 hari itu. Cuba kau bayangkan. Apa maksudnya? Maksud logik lah batu cikgu. Sebab dia kan baru mula perniagaan. Mungkin kedainya tu banyak lagi orang tak tahu. Okay. Cikgu pun pernah jadi berniaga. Cikgu pernah mengalami perasaan ini. Cikgu berniaga, buka kedai. Hari pertama tiada orang. Hari kedua tiada orang. Hari ketiga tiada orang. Sedih kan? Okay. Jadi itulah ini sebenarnya setakat contoh dalam pelajaran kamu. Tapi dalam real nanti kamu punya kerja kursus tingkatan 5 sebenarnya bukan setakat 7. Dia lebih daripada hari tersebut. Kadang-kadang ada 50 urus niaga, macam tu. Jadi memang panjanglah, dalam satu bulan tu pun ada 50 ke 100 urus niaga. Bayangkan. Macam mana kamu buat dia punya jadual persamaan perekonomian? Berapa muka surat lah kamu buat tu kan? Macam tu lah. Okay. Itu reality. Tapi ini setakat untuk kamu kan first time belajar. Jadi kita pakai 7 je. 7 urus niaga. Tak banyak lah. Dan cikgu kamu punya soalan sumatif 1, cikgu sudah kasih siap ya, dan soalan ni masuk. Satu cikgu kena buat juga Google Meet supaya kau faham. Cikgu nanti buka sekolah, cikgu tak mau lagi bincang benda ni sangat. Kita kena move on dengan bab seterusnya ya. Okey. Urus niaga yang pertama, kamu nampakkah? Cikgu kasih besar lagi. Macam ni. Okay. Urus niaga yang pertama adalah Cik Suhana membawa masuk tunai. Tak di tangan 4,000, tunai di bank 5,000, alatan kedai 4,800 untuk memulakan perniagaan. Okey. Jadi, bila soalan ni, bila kamu dapat soalan, kamu kena tanya diri kamu dulu. Kamu tanya, perniagaan ni baru mula perniagaan kah? Mula perniagaan ataupun meneruskan perniagaan? Kamu tanya diri kamu dua soalan ni. Okey. Yang pertama, perniagaan ni dia baru mula kah ataupun dia sudah meneruskan? Okey. Kalau dia mula perniagaan, dia tidak akan ada baki bibi. Ada orang tanya cikgu ni. Terima kasihlah sebab sangat alert. Kalau dia baru, dia tidak ada baki bibi. Okey. Kalau dia meneruskan perniagaan, dia ada baki bibi. Itu bezanya. Okey, so sekarang besar kah cikgu kecil? Okay, bila kamu sudah menjawab soalan ni di kepala kamu, barulah kita boleh baca. Sudahlah, kalau ini memang dia tulis sudah, dia memulakan perniagaan. Kadang-kadang soalan tu dia dah mengulang-ulang perkataan tu. Jadi dia mau tengok kamu alert ke tidak. So, macam mana kamu selesaikan urus niaga yang pertama ni? Ke atas kita punya alif. A. Ingat lagi rumus perekonan. E. Oh, dia terbalik sikit tak? Tak apa. Biar dia terbalik. Ya. Yang penting LEP ni dia berada ditambah sekawan. Okey, di tengah-tengah ni sepatutnya sama dengan A sama dengan LEP, alif. Jadi aset tu, okey,
aset kalau kita buka jadual persamaan perekonomian, ingatlah jadual ni pertama, kolom pertama kena ada urus niaga. Lepas tu baru kita kasih masuk perkataan aset. Dia punya kategori aset. Lepas tu garis tengah-tengah ni, ni garis garis. Nampak garisan ni? Dia kasih pisah. Garisan ni sebenarnya merujuk kepada sama dengan equity tambah liability. Baru kamu garis yang kedua ni. Ini bukan cikgu main-main ini garis-garis ni benda-benda yang nampak remeh tapi benda-benda ni yang bikin sakit kepala cikgu. Ini yang menyebabkan kamu tak lulus ini. Gara-gara garisan je. Tolong ambil berat dengan garisan. Untuk awal-awal ni je. Okey, garisan-garisan ni semua penting. Okay, nanti kalau kamu sudah biasa membuat garisan yang betul, jadi kamu tidak akan ada masalah yang banyak nanti di kemudian hari. Ya, cikgu memang tekankan sangat-sangat garisan-garisan dengan butir-butir dalam jadual ni. Okay, bila kamu sudah berjaya menulis urus niaga, garis, aset, garis, equity tambah liability. Kamu mau letak liability tambah equity pemilik pun boleh, tidak masalah. Yang penting LEP ni dikawan bersama di dalam satu kawasan yang sama. Okey, kemudian macam mana kamu mau tahu apakah jenis-jenis akaun yang duduk di bawah aset ini? Ini agak susah juga ni. Okey, sebabnya kamu kena baca semua ni, kamu kena imbas semua setiap urus niaga ni, 7 urus niaga ni, kamu kena identify akaun apa yang terlibat untuk setiap urus niaga tu. Barulah kamu boleh isi akaun apa yang ada di dalam ni. Macam tu. Okey. Contohnya akaun yang pertama ni. Akaun apa yang terlibat? Yang obviously nampak tunai. Yang kedua, bank. Yang ketiga, alatan pejabat. Alatan pejabat. So, kamu tanya diri kamu, ketiga-tiga akaun ini dia di bawah kategori apa? Aset kah, liability kah, equity pemilik? Sebab itulah cikgu kena kasih hafal kamu yang kategori tu. Itu kan cikgu bagi kamu banyak-banyak latihan sebab penting. Sebab di sinilah kepentingannya. Supaya kamu senang sudah. Kamu tidak ada lagi, kamu tertinggal bas. Tiada orang tertinggal bas lagi. Bila cikgu sudah cakap aset, bank, equity, alatan pejabat, dia kategori apa? Aset cikgu. So, bila kamu tahu ini adalah aset untuk transaksi pertama tu, kamu sumber di sini. Ada alatan pejabat, ada alatan kedai. Dia pakai alatan kedai kah? Oh, dia pakai alatan kedai. Jadi kita follow kedai. Sebab dia bukan pejabat, dia kedai. Alatan kedai, ada bank, ada tunai. Masuk sudah dalam kolom. Okey, kemudian transaksi kedua, membeli inventory kain 11,000 secara kredit daripada pemborong istimewa. So, kamu sudah nampak perkataan inventory. Dia tidak, biasanya dia pakai barang niaga kan? Biasanya dia pakai barang niaga. Tapi kali ini dia bagus. Contoh ni dia bagus. Dia sudah sebut perkataan inventory, stok. Jadi, akaun yang terlibat untuk transaksi kedua adalah inventory. Satu lagi, dia beli secara kredit. Maksudnya, pemborong kain istimewa ini pun adalah akaun yang terlibat. Tapi kita tidak mau tulis namanya dalam jadual ini. Sebab ini belum terperinci. Ini baru macam setakat kita mau tengok kesan persamaan perakaunan tu setiap urus niaga. So, bila kita membeli secara kredit, kamu alert ini, membeli secara kredit. Maksudnya itu adalah akaun ABB. Kalau menjual secara kredit tulisnya, kalau kamu nak tulis kamu ABT, ABT. Ini janganlah kamu makanlah ini ayat ni. Tolonglah. Ya. Okey. So, inventory lagi satu adalah ABB sebab kita membeli secara kredit. So, sekarang ini kamu sudah tahu ada inventory ni kategorinya apa? Asset kan? Very good. ABB? L, liability. Very good, Zoya. So, sekarang ni untuk transaksi kedua kamu sudah identify ada satu account asset. So, kamu sumber lagi satu kolom untuk inventory di bawah account asset dalam jadual persamaan perekonomian kamu. Ya, ini sebenarnya tidak dibagi
dia punya penyelesaian ni, kamu yang kena fikir sendiri. Kamu yang kena analisis satu-satu benda ni. Barulah kamu boleh cipta kamu punya jadual itu dengan lengkap dan betul. Okey, kita cuba tengok yang ketiga. Membeli sebuah komputer. Komputer 1,000 untuk kegunaan kredit dengan tunai. Maksudnya komputer ni sebenarnya alatan pejabat, tapi disebabkan dia kedai, dia jadi alatan kedai. Alatan kedai. Lagi membeli sebuah kredit dengan tunai. So maksudnya tunai kamu nanti akan ada impact. So akaun tunai. Jadi dua-dua ni sudah ada kan dalam ni. Akaun kedai, akaun tunai. So tidak payah lawat. Settle. Okey, ambilan kain. Cikgu sekarang ni tengah buat apa ni ya? Apa cikgu bebel-bebel ni? Cikgu tak kami faham. Cikgu sekarang tengah ajar kamu membuat jadual je. Belum lagi membuat yang dalamnya ni. Cikgu ajar kamu membuat jadual ni je. Membuat jadual ni bukan semudah itu. Dia kena menggunakan otak kamu. Kena guna pemikiran kamu, aras tinggi. Membuat jadual je. Cikgu ajar garis-garis ni pun. Garis ni bukan sembarangan. Garis ni ada maksudnya. Okey. Okay, kita cek lagi. Ya. Akaun apa lagi? Ya, akaun apa lagi? Ambilan kain untuk menjahit anak belum direkodkan. So dia ambil maksudnya akaun ambilan. Akaun ambilan akan terlibat. Okay, dan kain. Perkataan kain. Ini lagi satu yang kamu kena alert. Ya. Ya. Cikgu kasih highlight. Ini benda-benda yang kamu kena very kena alert. Tanya diri kamu, apa nature kedai ini? Okay. Apa maksud nature? Nature ni maksudnya dia jual apa? Apa produknya? Macam tu. Tanya diri kamu, dia jual apa? Faham? Kena tahu sebabnya. Macam kes yang inilah. Ambilan kain. Okay, ambilan ni memang ada akaun ambilan kan. So, memang confirm akaun ambilan akan impact. Dan satu lagi, akaun apa dalam ni? Cikgu kami tak nampak apa lagi. Tiada tunai. Tiada bank. Tiada inventory. Tak nampak pun. Jadi, akaun apa satu lagi? Yang ini. Tak tahu. Akaun tak tahu. Okay, akaunnya adalah, okay, yang ini, yang soalan ketiga ni yang kamu tanya diri kamu. Apa produknya? Okay, bila kamu tahu produk untuk kedai kain Suhana ni adalah kain, maksudnya kain itu sebenarnya sama dengan inventory-nya. Ataupun biasanya kita panggil barang niaga. So, bila kamu alert dengan dia punya produk, meaning that untuk transaksi keempat ni, akaun yang kedua yang terlibat adalah inventory. Faham? Nampak macam simple je ayatnya, tapi bila kita analyse, punya deep kan. Ini tips-tips ni penting. Okay. Kemudian, cikgu tak tahulah sebab ada yang sudah buat ada yang sudah buat jadual persamaan perakaunan dan dia punya jadual tu imbang bah. Cikgu tabik lah kamu macam mana kamu faham dan di mana kamu belajar. Tahniah atas usaha kamu. Okay. So sekarang akaun ambilan. Cikgu tidak pun akaun ambilan dalam penyelesaian ini. Okay. Akaun ambilan itu sebenarnya dia duduk di sini dekat EP. Ambilan ni sebenarnya dia dalam EP. Okay. Kalau inventory itu sebenarnya adalah duduk dalam yes. So inventory kamu tidak payah lagi tulis sebab memang sudah ada inventory. Okay, dan kecuali ambilan ni. Ambilan ni cikgu di mana musuh bata? Okay. Ambilan ni dia biasanya masuk kat akaun modal. Modal ni sebenarnya represent for EP. Okay. Jadi apa-apa yang impact kepada EP dia akan tulis sini modal. Tapi ada soalan tu dia panjang lebar daripada jadual sampai ke tepi ni. Dia nak mau kasi campur. Dia nak mau campur dalam macam ni. Cuba tulis EP tu dalamnya ada modal awal tambah untung bersih ataupun
Anda lah cikgu tu. Tambah untung bersih, tolak ambilan. EP. EP ni sebenarnya ni merujuk kepada modal akhir. Macam tu. Ataupun cikgu kasih kembang. Cakap lah kita pasalan rumus ni kan. Cikgu takut kamu tak nampak. Cikgu sekejap ni apa benda cikgu ajar ni, tak faham kami. Kenapa EP ni modal akhir, modal awal, kenapa semua disumbat dalam tu? Okay. Ini untung bersih ni aku macam dapat hasil tolak belanja. Ini intro je, sebenarnya dia lagi deep ni. Ini untung bersih ataupun tolak. Kalau di sini rugi besar tolak, di mana belanjanya lagi besar daripada hasilnya. Tapi overall macam ni. Dalam EP tu dia akan mengandungi account modal, tapi dia nak tulis modal awal. Biasanya dia tulis modal ya, hasil belanja dan ambilan. Jadi disebabkan kes tadi ambilan, cikgu taklah buat lagi kolom ambilan di sini. Cikgu sumbat terus dalam akaun modal. Any apa-apa je, modal kah, hasil kah, belanja kah, ambilan kah, terus impact dekat akaun modal ni. Modal ni sebenarnya merujuk kepada EP ni, modal akhir. Okey. Okey. Sekarang ni kita cek yang seterusnya. Sekeping cek 3,000 dikeluarkan untuk menjelaskan hutang dengan pemborong kain istimewa. Sekeping cek, sekeping cek dia sebut sekeping cek situ, cek. So bank lah kan? Betul? Akaun bank yang terlibat. Dikeluarkan untuk jelaskan hutang pemborong kain istimewa. Ni, pemborong kain istimewa ni kan tadi sudah di atas ni. Tadi kita menghutang dengan dia. Sekarang kita mau bayar hutang dengan dia. Bila kita mau bayar hutang dengan dia, maksudnya dia juga yang terlibat. Iaitu, dia itu siapa? Account. Belum bayar. Yes, very good. So, bank sudah ada di sini. ABB pun sudah ada di sini. Settle. Tak perlu lagi tulis. Okey, kemudian membeli kain 900 dengan tunai. Akaun apa yang terlibat? This one obviously nampak sudah cikgu, tunai. So, tunai memang ada sudah, tidak payah tulis. Membeli kain. Ini kan cikgu baru ajar triknya kan. Dia punya nature kedai adalah jual kain. Meaning that akaun apa? Akaun inventory dan tunai. Cikgu sudah bagi tahu kamu kan, benda kalau kita mau buat persamaan perakaunan, sekurang-kurangnya berapa akaun kita kena identify? 2. Mesti 2. Sekurang, tak boleh 1. Tidak boleh. Kalau kamu letak dia 1, confirm tak imbang. Terus tak imbang kamu punya persamaan. Okey, yang terakhir, tunai 1,000 dimasukkan ke bank. Akaun apa yang terlibat? Obviously kamu sudah nampak tunai dengan bank. Tadi yang cikgu ada ajar di atas ni kan. Ni, kasih tu terbalik je dia. Okey. Okey, sekarang sudah settle jadual kamu kan. Cantik sudahlah kamu sudah garis, urus niaga ada, aset, semua akaun yang terlibat, equity dah tambah liability. Equity ada modal, tapi ingat di dalam modal tu merangkumi hasil belanja, ambilan kan, modal tambahan, semualah masuk dalam EP tu. Dalam ini modal. Lepas tu ada liability, iaitu liability kita ada satu je, ABB. Okey, sekarang barulah kita cek macam manakah kita mau masukkan nilai-nilai ini dalam jadual. Okey, bila kamu sudah buat ni, tulis, lepas tu kamu garis dia, garis turun. Kasih pemisah dia. Garis. Kemudian letak RM siap-siap di atas itu. Kenapa kita letak RM di atas ni siap-siap? Sebab apa? Sebab soalan ni ada orang pernah tanya cikgu. Betul benda ni adalah wang sebagai ukuran kan? Kamu ingat? Andaian wang sebagai ukuran. Kena ada dia punya ukuran penilaian tu diguna apa? Euro, dolar. Sekarang kita pakai RM. Itu rasional yang pertama. Yang kedua, kenapa kita letak RM di atas ni? Ada orang tanya cikgu sudah siapa? Si Afiq kah? Okey.
Sebabnya, kalau kau tidak letak RM di atas ni, nanti dekat dalam kolom ni semua akan kau kena letak RM, 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 RM. Berapa banyak RM kau letak dalam kolom ni? Mana lagi senang? Kau meletak satu kali RM di atas ni kah ataupun RM, RM, RM dekat nombor-nombor ni? Kan senang kan letak satu RM di atas ni kan? Betul? Sebab itulah akaun kena, ya. Apa jadi? Kamu sudah tidak mematuhi prinsip perekonan itulah. Kan kita ada wang sebagai ukuran. Nanti orang akan tanya bila audit datang kan, kamu ni pakai nilai ni merujuk kepada apa? Ringgit Malaysia kah? Dolar kah? Dia cakap. Euro kah? Apa ni? Peso kah? Dia cakap. Nanti dia tanya macam tu. Ataupun, apa yang kamu kira sekarang ni? Ini duit kah atau kuantiti? Ini apa ni? Alatan kedai ada 4,800 unit? Macam tu dia tanya. Bank kamu ada 5,000 unit? Ada 5,000 bank kah kamu macam tu? Jadi orang tak tahu apa yang kamu ukur. Okay? Kena letak RM. Penting ni nampak macam remehnya. Tapi ada makna yang sangat dalam sebalik setiap garisan-garisan dalam jadual ini. Okay, so sekarang bila sudah buat RM standby di atas, so mari kita mulakan dengan urus niaga pertama. Okay, urus niaga pertama, ada soalan dia pakai Roman ni. Dia satu Roman, dua Roman. Ada soalan macam kerja kursus, biasanya di sini ni urus niaga ni dia pakai tarikh. Okay, katakan ini kan permulaan 1 Ogos. So ini mungkin 1 Ogos, ini 5 Ogos, ini 8 Ogos, ini 20 Ogos, ini mungkin 31 Ogos. Macam itulah. Okay, dia pakai tarikh. So kamu kena check soalan. Dia pakai Roman, penomboran urus niaga tu, ataupun gunakan tarikh. So di tepi ni bukan sembarangan mau buat suka hatiku lah cikgu mau buat apa. Bukan. So disebabkan dia pakai huruf Roman, so kita perlu letakkan satu Roman. Okey, barulah kita mulakan langkah kita. Kita aplikasikan kita punya ilmu yang di atas ini tadi. Jom di atas. Okey, so sekarang kita tengok apa urus niaga yang pertama. Urus niaga yang pertamanya adalah dia membawa masuk modal, iaitu tunai di tangan 4,000, tunai di bank 5,000, alatan pejabat 4,800. Okey. Now, kita masukkan nilai-nilai ini, iaitu alatan pejabat kamu nampakkah dia tulis 4,800 ni? Maksudnya dia dalam keadaan positif ke negatif? Yes. Okay, kamu tidak payah letak mungkin tanda tambah. Tak payah. Tak payah letak tanda tambah depan tu. Aku kasih biar je 4. Kadang-kadang kan ada murid tu kan, cikgu aku tak boleh lagi buat cikgu. Mau aku letak je tanda tambah tu, baru aku macam dapat kasih imbang dia. Baru aku macam jelas macam tu. So, kamu biasakan diri kamu. Okay, untuk kalau benda tu berlaku penambahan, biarkan dia dalam keadaan nombor itu begitu saja. So, alatan kedai sekarang ni dia bertambah. Okay, so cikgu letak je di sini dia punya simbol tambah, tapi kamu tak payah letak tambah ya. Okay, tapi kalau dalam exam real kamu terlajak letak tambah juga, tak apalah, it's okay lah. Sebab itu pun untuk keselamatan kamu. Kemudian alatan pejabat kan kamu sudah bawa masuk, so alatan pejabat kedai kamu bertambah. Kemudian tunai di tangan kamu 4,000, so tunai di tangan kamu ni, tunai di tangan tu maksudnya akaun tunai, ya tak? So bertambah juga. Kemudian tunai di bank kamu pun bertambah sebab kamu kasih masuk duit kamu dalam akaun kamu. So dalam akaun bank kamu bertambah jugalah. Okey, sekarang kalau kamu perasan ini kan kamu tengok garisan ni, ini garisan pemisah tau, pemisah. Okey, cikgu mana so garisan tu, cuba letak dulu garisan. Ini garisan pemisah di antara alif A dengan EP.
Tapi biasanya cikgu letak garisan tu adalah macam tu. Kamu nampak ke garisan yang cikgu buat sekarang ni? Nampak? Garisan, ayo. Okey, garisan ni cikgu kasih berkembar pada dia, berkembar. Apa maksudnya? Garisan ni sebenarnya merujuk kepada kenapa ini? Okey, garisan ni sebenarnya merujuk kepada sama dengan. Okey, kamu tengok di kawasan aset kamu sudah ada berapa ribu ni? 4,800 tambah 5,000 tambah 4,000. Di sebelah aset kamu, bahagian debit kamu ni, ya, aset kamu ni merujuk kepada kawasan debit. Ini cikgu letak sama dengan DT. DT tu debit. Okey, bahagian debit kamu ni sekarang, takut baca kamu ni enggak faham. Bahagian debit kamu ni sudah terlebih sebanyak 13,800. Kamu bertambah kan dia tidak. Jadi kalau di sebelah debit kamu sudah bertambah 3,000, bukankah dia tidak imbang dengan di sebelah kredit ni kan? Jadi macam mana kamu mau kasih imbang? Cikgu, macam mana kamu kasih imbang ni cikgu? Sebenarnya pengimbangnya adalah dekat akaun modal. Ketiga-tiga ni sebenarnya adalah modal kamu. Okey, jadi modal kamu pun secara automatik, walaupun mana ada dalam soalan dia cakap modal cikgu, modal sebanyak 13,000. Ini secara automatik kamu kena tahu bila dia bawa masuk sebagai modal. Maksudnya ada satu akaun yang akan bertambah, iaitu akaun modal bertambah. Macam mana cikgu tahu dia bertambah sebanyak 13,000? Sebab 13,000 ni datangnya daripada tunai bank dan alatan kedai ini sebenarnya adalah kamu punya modal. Modal ni tidak semestinya dalam bentuk duit. Modal ni bentuk aset. Dia boleh dalam bentuk bank, dia bentuk tunai. Okay, so kamu tambah semua ni dia akan menjadi modal. Maka debit dan kredit kamu sudah imbang. Betul? Cikgu, aku pening. Pening kan tak? Boleh cikgu teruskan? Bolehlah juga. Tak apa, awal-awal. Okey, kita pergi urus yang kedua. Membeli inventory kain 11,000 secara kredit. Jadi akaun yang terlibat tadi inventory dengan ABB kan? Jadi kita akan impact, tulis dulu urus niaga kedua. Okey, kita tengok dekat inventory dengan ABB. Apa yang berlaku bila kamu beli inventory kain? Inventory kamu akan bertambah, betul? Dan kamu punya ABB pun akan bertambah. Okey, kita pergi urus niaga yang ketiga. Membeli sebuah komputer 1,800 untuk kegunaan kedai dan dengan tunai. Dia beli, begitu ayatnya tu. Dia beli dengan tunai. Itu sebenarnya. Apa yang dia beli dengan tunai? Komputer. Jadi alatan kedai dengan tunai akan impact. Bila dia beli komputer, maksudnya alatan kedainya bertambahkah berkurang? Bertambahlah sebab dia bawa masuk. Okey, jadi dekat kawasan aset kamu, debit kamu bertambah 1,800 untuk transaksi ketiga. Dan satu lagi kamu punya beli dengan tunai. Tunai kamu berapa? Duit kamu keluar, duit kamu berkurang kan? Betul? Bertambah? Berkurang bah. Kamu kan membeli barang. Jadi duit perniagaan kamu tu keluar. So bila keluar, duit kamu berkurang. Jadi ini cikgu letak tanda tolak tapi sebenarnya kalau kalau ikutkan buku kena buat dalam bentuk kurungan. Bila berkurang maksudnya dalam kurungan negatif. Okey, kalau dia bertambah dia dalam nombor tu saja, dia tidak ada apa-apa tanda. Tapi cikgu saja letak warna biru-birunya. Cikgu letak tolaklah kalau berkurang. Jadi bila bertambah 1,800 dan tolak berkurang 1,800, maksudnya apa kesannya dekat aset? Kosong. Betul? Jadi selepas
sempadan sama dengan ni yang merah ni, di sebelah L tambah EP pun tidak ada kesalahan, kosong juga lah. Kawasan ni pun jadi kosong. Imbang kan tidak imbang? Imbang kan sudah kosong. Inilah kesannya. Ini yang paling penting sekali. Kita kena tengok keseimbangan di selepas garisan merah ni. Okey, kita tengok lagi. RM60 ni apa cerita? Ambilan 60 untuk menjahit baju anak belum direkod. Kalau dia belum rekod, 2 ekor yang terlibat adalah ambilan dengan inventory. Jadi, apa yang berlaku dekat inventory kamu? RM60 berkurang. Dia buat dalam kurungan. Dan satu lagi, ekor modal kamu pun akan berkurang sebab ini ambilan. Kau nampak ambilan ni? Ambilan ni akan menyebabkan IP kamu berkurang sebab dia kena tolak dalam rumus tu. Okey, imbangkan sekarang. Imbangkan sebelah aset dia berkurang 60, di sebelah liability tambah equity, di sebelah kredit pun imbang. Sebelah debit imbang, naik tolak berkurang 60, sebelah kredit pun imbang berkurang 60. Okey, dan now kita pergi tengok sekeping cek 3,000 dikeluarkan untuk menjelaskan hutang kepada pemborong kain istimewa. Jadi 2 ekor yang terlibat tadi kita sudah identify, iaitu bank dan ABB. Bila kita membayar hutang secara automatik, okey, bank ni selalu kita bayar guna cek kan. Bank kamu akan berkurang. Very good. Okey, sebelah debit kamu ni sudah berkurang negatif, berkurang 3,000. Manakala ABB kamu, bila kamu bayar hutang kamu, ABB kamu akan berkurang juga. So, imbang kan tidak imbang? Sebelah debit kamu berkurang 3,000, sebelah kredit berkurang 3,000. Imbang kan? Imbang ni tidak semestinya kosong-kosong. Imbang ni tidak semestinya positif nombor. Imbang tu dia boleh dalam keadaan negatif nombor. Betul? Macam tu. Kalau akaun macam tu. Okey, sekarang kita tengok. Membeli kain 900 dengan tunai. Jadi, akaun yang terlibat, kita sudah tengok di sini kan. Akaun yang terlibat ialah tunai dengan inventory. Apa yang berlaku dekat inventory kamu bila kamu membeli kain? Beli kain tu kan kau punya. Very good, bertambah. Sekarang dekat debit kamu ni, aset kamu sudah bertambah 900. Kemudian kamu beli guna tunai. So, akaun tunai. Akaun kamu beli. Maksud tunai kamu kurang duit keluar. Jadi, bila kamu cek di sebelah debit yang berlaku, bertambahan 900 dan pengurangan 900. Jadi, apa yang berlaku? 900 tolak 900 jadi kosong. Manakala di kawasan sebelah kredit kamu ini memang tidak impact, memang kosong juga. So, kosong. Imbang ke tidak? Imbang. Imbang lah dia sebab dia jadi kosong. Kalau lah sini, kau letak di sini negatif 900 di kawasan ABB ni, so something wrong lah sudah. Dah sudah imbang. Sebab di sebelah sini bertambah 900, di sebelah sini berkurang 900. Memang terus punya akaun. Okey, yang terakhir. Tunai 1,000 dimasukkan ke dalam bank. Akaun yang terlibat adalah tunai dengan bank. Kita cek dekat bank kamu. Bank kamu, bila kamu ada tunai dekat kedai kan, kamu simpan duit kamu dekat dalam mesin ATM tu kan. So, akaun kamu dekat bank berapa Zuhair? Yes. Kamu bank in duit bang, mestilah akaun kamu dalam akaun kamu tambah duit simpanan macam tu kan. Kamu simpan duit dalam akaun bank. Bertambah, manakala duit kamu yang di tangan, duit kertas, duit ciling yang kamu simpan di kedai tu sekarang akan jadi Yes. So, bila kamu cek, apa yang untuk ujian akhir ni adalah berlaku penambahan 1,000 dan berlaku pengurangan 1,000. Jadi dia jadi zero. Betul? Kan? Dia jadi zero. So, bila dia jadi zero, kamu cek di sebelah kredit. Kredit, janganlah kacau. Memang kawasan ni kosong sudah. So, dia akan jadi sama dengan imbang.
Inilah yang orang cakap. Akaun ni imbang kan dah? Imbang kan dah? Jadi yang kalau orang tak imbang tu yang sakit kepala terus tu. Okay, imbang. Okay, sekarang kita sudah cek. Ini tips kalau kamu ada masalah untuk mengasih imbang untuk setiap transaksi tu, it's okay. Okay, yang penting kamu isi je dulu. Biarlah tak imbang. Tapi macam tadi cikgu punya teknik tu, teknik itu untuk menyelamatkan kamu daripada membuat kerja 2, 3, 4 kali. Okay, jadi bila kita sudah cek satu-satu ni, kita cek setiap perniagaan sudah imbang, janganlah risau. InsyaAllah, hujung nanti confirm imbang. Jangan risau. So, sekarang kita akan buat satu kolom, iaitu baki. Tulis baki. Okay, baki di sini, garis. Okay, kita akan cek berapa baki akaun Altan Dai untuk hujung bulan 8 itu. So, kamu ceklah ni. Kita akan kira dia secara menegak, turun ke bawah. Okay, ini tambah 480 tambah 180, bertambah bakinya 6600. Inventory bertambah 11,000, lepas tu tolak 60 tambah 900. Kamu follow dia punya simbol-simbol ini. Itulah kepentingan simbol-simbol cikgu letak ni. Dapatlah kamu nilai akhirnya 11,840. Kemudian cek untuk akaun bank. 5,000 tolak 3,000 tambah 1,000, dapat 3,000 balik di sini. Kemudian tunai tambah 4,000 tolak 1,800 tolak 900 tolak 1,000. Tunai di tangan kamu, baki akhirnya ada 300 ringgit ya. Okey, macam ni. Kemudian untuk ekuiti pemilik, modal bertambah 13,800 tolak 60 ringgit ya. Jadi modal di tangan, modal ni bukan bermaksud duit bukan maksud modal yang merangkumi semua untuk perniagaan kamu pada hujung bulan 8 itu. Perniagaan Suhana bukan perniagaan kamu. 13,740 ringgit. Manakala untuk baki ABB kita kira secara menegak ke bawah, 11,000 tolak 3,000 dapatlah 8,000. Barulah kita buat terakhir sekali itu jumlah. Kita tahu betul ke ini imbang. Okay. Kamu ambil cara menegak begini. Menegak macam ni ya. Okay. Cikgu letak ini kira dia. Cerita. 6,600 tambah 11,840 tambah 3,000 tambah 300. Kamu dapatlah 21,740. Dan satu lagi iaitu yang di sebelah kredit ni. 8,000 campur 13,740. Dapat kamu 21,740. So, bila kamu dapat nilai ini, apa yang kamu buat? Apa yang kamu boleh buat bila kamu sudah dapat nilai? Sama kan nilainya? Sama? Maksudnya, kalau sama, maksudnya kamu sudah betul-betul menepati penyediaan persamaan perakaunan itu dengan gaya. Bila dia sudah imbang, kamu boleh sujud syukur. Kamu cakap Alhamdulillah. Terima kasih. Dapatlah kamu markah sini 20 markah. Dia sini bagi 20 markah ni. Ya, nanti cikgu ajar kamu macam mana pemarkahnya. Okey, so sekarang satu contoh je cikgu bagi. Kita terus tengok kamu punya soalan tutorial. Boleh? Okey.